Kita boleh berhujah. Itu sebab saya simple je. Yang betul-betul, tak betul tetap saya akan tegur. Saya akan cakap. Saya tak kira. Walau apa pentas mana sekalipun, semua boleh tengok. Saya kalau tegur, saya cakap. Cuma tinggal lagi, ialah dalam kita menegur tu biarlah berhikmah. Kan? Biarlah berhikmah. Maknanya tegur tu orang kata pukul anak sindir menantu. Kan? Kadang-kadang bercakap tu, ialah kita pula datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirantangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi kenalah guna bahasa kiasan. Kalau tak faham kan, tak tahulah. Orang datang meminang tak boleh tolak, tak boleh dah. Saya tak berkenan dengan budak ni, tak boleh. Mana macam-macam lah bahasa dia. Anak saya ni masak nasi pun muntah lagi. Goreng telur pun hangui. Masak air pun sampai korin air. Jadi nantilah dulu, dia katakan. Doa-doa lah kau ada jodoh. Maknanya ditolak dengan cara berkias. Itu sebabnya Imam Malik pernah sebut. Imam Malik kata kalau nak jadi manusia yang hebat ni kena ada 4 perkara. Kena ada 4 perkara. Dia kata apa? Yang pertama, kenderaan yang tangkas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada saudara pengurusi acara yang bahagia, Datuk Haji Fadil bin Ibaka, pengurusi Yayasan Pencegahan Jenayah Negeri Sembilan. Begitu juga orang penting yang bahagia, Datuk Seri Ayub bin Yaakob, naib pengurusi kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia. Bahagia Dr. Isdawati binti Ismail, naib pengurusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia. Seterusnya lah barisan diri kehormat yang penting-penting yang duduk kat sofa depan ni, yang penting-penting lah kan. Bisnarai tak bagi kat saya kan? Tak apalah kan, sebab kata orang macam mana pun kan, berjalan-jalan ke atas titi yang di belakang balai nampak cahaya kan. Dah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Saya tertarik dengan public speaking adik Adriana tu tadi kan? Jadi tahniah sebagai orang kata pendahan awal blank dekat atas pentas tu biasa tapi setakat ni Alhamdulillah adik Adriana kena kerja kuat lagi, kena training banyak lagi waktu menghafal. Sebab adik Adriana ni dia teknik yang dia pakai teknik menghafal. Dia pakai teknik menghafal, dia tak boleh suruh orang keliling dia senyap. Kalau boleh menghafal, dia ada satu pertandingan dalam Jabatan Penerangan ni, dia buat pertandingan pengkisahan. Pertandingan pengkisahan, kita kena pilih satu tokoh sejarah untuk kita kisahkan dia, dan dia teks dia mesti bercakap dalam tempoh 20 minit, dan ada teks tak boleh tertinggal satu perkataan pun. So untuk hafal, teknik menghafal lah kalau hafalan yang digunakan. Maka cara training dia kena buka radio kuat-kuat. Lepas tu seorang kena pegang bat pingpong dengan bola pingpong dekat depan dia, tap. Sambil tu dia bercakap. So dia boleh tak menghafal lagi dan boleh deliver dengan tahap dekat depan ada gangguan bunyi radio dengan ni. Sebab saya dulu pernah buat, dan akhirnya sepanjang saya masuk pertandingan pidato sampailah saya masuk pertandingan debat kebangsaan, saya tak pernah guna teknik menghafal. Tapi apa yang saya gunakan adalah teknik point, dan daripada point tu saya deliver lah, saya huraikan, elaborate. Tapi adik Adriana insyaAllah saya nampak boleh berjaya. So make sure adik Adriana jadi
next yang boleh bawa Negeri Sembilan jadi champion lah. Setakat ni Samsul Debat ya bro. Ini cabaran lah untuk Adriana. Kebanyakan yang wakil Negeri Sembilan separuh akhir kalah, sampai final kalah kan. Setakat ni Negeri Sembilan ya. Saya bawa tim saya dulu sampai peringkat kebangsaan insyaAllah. Dan saya ingat dalam pertandingan yang paling tak boleh lupa, pertandingan pidato satu hari itu di peringkat kebangsaan, peringkat saringan buat di UKM. Masa tu satu Malaysia lah datang 1000 lebih saringan. Lepas tu yang masuk final 10 orang saja, wakil 10 orang aja. Negeri Sembilan seorang aja saya. Selangor 2, Perak 3 yang masuk final. Terengganu seorang, Sabah seorang, Johor seorang. Alhamdulillah tempat ketiga daripada Johor, seorang wanita veteran 55 tahun. Pada ketika itu nombor 3 dapat 76 markah. Tempat kedua Jaim Matuh daripada Sabah 77 markah. Johan 95 markah. Nak tunjuk level Negeri Sembilan tinggalkan orang lain. Itu sebab adik Adriana training lagi, insyaAllah boleh berjaya. Okay. Dan hari ni cerita hari ni ukhuwah dan silaturrahim. Bila cerita tentang ukhuwah, inilah gambaran yang kita tengok yang berada di dalam negara kita Malaysia. So saya ucapkan tahniah kepada Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, Negeri Sembilan semua kerana atas usaha menghimpunkan masyarakat pada hari ini. Sebab tak lama lagi akan berlangsung satu perayaan yang sangat berbahaya. Perayaan yang diberi nama Pilihan Raya. Kenapa saya kata berbahaya? Sebab banyak sangatlah keadaan masyarakat kita yang berpecah belah disebab oleh pilihan raya. Tapi saya nak beritahu, dalam Dewan ini membuktikan kita sudah matang. Nanti apabila semboyan dibunyikan, tak lama lagi, saya dengar lah, saya dapat hint, tak lama lagi dia akan bubar parlimen. Nak election, nak pangkah, tapi jaga sensitivity. Maksudnya kalau kita tahu dengan kawan-kawan kita ni dia pahaman dia lain, kita lain, tak perlu cerita, tak payah bergaduh. Kadang-kadang dekat luar tak cerita, dalam media sosial cerita. Itu penyakit tu. Itu sebabnya tak perlu. Kita boleh berhujah. Itu sebab saya simple je. Yang betul-betul, tak betul tetap saya akan tegur. Saya akan cakap. Saya tak kira. Walau apa pentas mana sekalipun, semua boleh tengok. Saya kalau tegur, saya cakap. Cuma tinggal lagi, ialah dalam kita menegur tu biarlah berhikmah. Kan? Biarlah berhikmah. Maknanya tegur tu orang kata pukul anak sindir menantu. Kan? Kadang-kadang bercakap tu, ialah kita pula datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan. Dia tunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi kenalah guna bahasa kiasan. Kalau tak faham kan, tak tahulah. Orang datang meminang tak boleh tolak, tak boleh dah. Saya tak berkawan dengan budak ni, tak boleh. Mana macam-macam lah bahasa dia. Anak saya ni masak nasi pun muntah lagi. Goreng telur pun hangui. Masak air pun sampai kering air. Jadi nantilah dulu, dia katakan. Doa-doa lah kau ada jodoh. Maknanya ditolak dengan cara berkias. Itu sebabnya Imam Malik pernah sebut. Imam Malik kata kalau nak jadi manusia yang hebat ni kena ada 4 perkara. Dia kata apa? Yang pertama, kenderaan yang tangkas. Yang kedua, rumah yang lapang. Yang ketiga, pakaian yang cantik. Dan yang keempat, pelita yang menerangi. Bila dengar tu payah. Kenderaan yang tangkas maknanya azia sikit luar tu tak masuk. Tu yang polis trafik tadi boleh tak reti saya masuk ni. Dia boleh sound tu. Apa tak buat kereta besar nampak tu. Nak tunjuk tak layak parking depan. Kan? Macam tu lah kan. Tapi maksud Imam Malik kata kenderaan yang tangkas ni bukan jenis kereta. Tapi maksud kenderaan yang tangkas tu akal fikiran yang cerdas. Akal ni yang bawa kita ke mana?
Kan? Akal kita ni yang akan bawa kita tentukan kita berada kat mana. Nampak tak? Orang yang kat depan saya ni bukan kaleng-kaleng. Yang duduk kat depan ni semua, ni yang duduk sofa ni. Tuan-tuan jangan marah pula. Kita duduk kursi koreh belakang ni, dia duduk sofa. Tuan-tuan jangan marah sebab yang duduk depan ni tanggungjawab dia besar. Kita duduk belakang tanggungjawab kecil sikit. Contoh kalau kita balik pun orang tak perasan. Yang duduk depan konceng mana tahan. Nampak macam mana? Kan? Itu sebab saya tak boleh duduk setulah lama, cepet-cepet saya naik. Sebab apa? Tanggungjawab tu. Tanggungjawab besar. Jadi mana kata kalau kita tengok kan, kalau kita tengok ni semua ni pengalaman-pengalaman di dalam bidang kepolisan contohnya kan, kita tengok Datuk Si Ayub sini, Allahu Akbar. Saya tadi apa nak cerita tadi kan, dia pun cerita kan, macam-macam lah pengalaman kan. Datuk Fadil memanglah lagi lah, Datuk Fadil tak usah cerita lah. Dia baru kali pertama bersama dengan saya program DJ Lebu hari tu. Dah dia betul-betul dia cakap dia nak apa, habis potong queue ni, malam ni potong queue. Dia cari nombor orang-orang yang paling nakik dengan saya kat pejabat tu, nak bagi je kat Samsul buat ceramah malam. Tentu makluman semua, hari ni hari yang keempat saya ceramah balik setelah 5 hari saya terbaring sebab ceramah teruk mana hari-hari kan. Tapi alhamdulillah kan, doa semua orang ni, suara dah mula ada balik. Tapi bila saya lepas 5 hari terbaring tu, tempat pertama saya ceramah Cameron. Cameron je mah. Habis Cameron, patang tu dekat Johor Baru. Macam mana nak tahu sehat kan? Cepat ceramah. Tu yang tadi tu, saya baik saya dengar ada persembahan public speaking. Sogar sikit mata saya tengok adik tu cakap. Yang paling sogar time dia terlupa tadi. Apa pula kan kau terlupa tadi, kata kan. Tu biasa. Tu biasa. InsyaAllah adik bersama. No worry. Jadi itu pertama. Maksud kenderaan yang tangkas, akal fikiran cerdas. Kedua, disebut rumah yang lapang. Rumah banglo bukan. Maksud rumah yang lapang, kesabaran yang tinggi. Kena sabar. Nak pula duduk dekat dalam yayasan pencegahan jenayah, kena sabar. Orang kritik macam-macam. Ya ke, apa hal buat yayasan ni? Ni semua rubbish lah. Ada yang cakap. Untuk apa? Tak, tapi sebenarnya dia tak tahu kita menghimpunkan idea. Bila masuk tahun 2020 dan ke atas, idea adalah makanan orang Malaysia. Itu sebabnya dia sekarang ni dah ada jawatan Chief Idea Officer. Bayangkan tak? Chief Idea. Sebab idea ni kadang-kadang orang tak ada. Nak menangkap penjenayah, idea kena ada. Kena berfikir macam penjenayah, bukan suruh jadi penjenayah. Jadi orang yang paling layak adalah orang yang ada pengalaman dalam dunia ni. Tak lain tak bukan, inilah manusia-manusia hebat yang ada dekat dalam yayasan pencegahan jenayah. Betul? Hari ni orang mencuri bukan cara-cara biasa. Hari ni orang menipu bukan. Nama sekarang ni istilah-istilah ni. Orang johol pun pandai sebut. Orang tampin pun pandai sebut sekarang. Dia tak sebut penipu. Orang tampin mana sebut penipu? Dia sebut scammer. Punya handa sekarang ni. Kena tipu duit puluh ribu, 60 ribu. Kena tipu pergi umrah, kena tipu pelaburan, letak muka Samsul Debat, letak muka Ustaz Haryanto, letak muka seorang lagi. 3 orang penceramah, edit-edit sikit, pelaburan patuh syariah. Berpuluh ribu orang kena tipu. Masalah dah lah korang tipu banyak kali pula tu. Nampak tak? Tak sabar. Nak kaya cepat. Ada satu pepatah Cina ada menyebut, saya tak payah cakap Cina lah ya, nanti takut maksud dia lain. Pak Ngah saya dah sebut lah. Orang Cina dah sebut, belum gemuk sudah bengkak. Macam mana? Belum gemuk sudah bengkak, mana boleh? Tak boleh. Kena sabar. Kau nak gemuk slow-slow. Kalau kita paksa diri kita pukul sampai bengkak, tak lama tu dia kecut. Buat apa? Saya dulu bercampur dengan sahabat-sahabat yang berbangsa Cina. In fact, ex-girlfriend saya dulu Chinese.
tapi cinta terputus di pertengahan. Macam itulah kan. Tapi betul lah. Saya pernah jadi cikgu di sekolah kebangsaan, sekolah SRJKC Pei Hua Seremban, depan Chinese Maternity Hospital. Sempatlah belajar sikit-sikit. Woman Tosi Charan. Cuk ni Chan Kong benar lah. Kan, sempatlah belajar sikit-sikit. Ni wen wo ai ni yong tuo xian wo ai ni yong ji fei. Tak apalah, sikit-sikit boleh lah. Lagu Tamil je cakap lah. Tu Thailand saya punya staff dulu kan? Orang kuat saya dulu. Sampai sekarang dia pun tak lupa call I yang tu, Thailand. Kalau tayar bocor ke apa, tayar Thailand. Dia antara staff yang paling banyak akal dengan saya. Sikit injet. Main bola sikit injet. Itu dia jumpa saya, mana dia nak MC dia tu. Kan, itu Thailand. Tapi dia baik lah. Saya selalu call saya, hari raya pun wish saya, bagus lah. Birthday pun ingat, bagus lah. Dia macam takut lah kalau tiba-tiba saya jadi menteri ke apa, takut tak ingat dia lah. Dia kata takut macam tu lah kan. Kan, lagu Tamil tanya dia. Saya filem Tamil saya tengok. My favorite actor VJ. Kan, yang terbaru saya suka juga tengok siapa tu, Surya pun saya suka tengok. Saya tahu juga lah lagu-lagu Tamil tu, saya tahu lah. Ten 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 nana maran ten kana payan ten karan ten. Saya tahu lah kan. Yang kada sallayen bilai. Saya tahu. Kan, main international Samsul Bak ni kan. Tapi itulah dia. Itulah cerita ukhuwah kan. Lagu Arab pun tu. Tu orang tak heran lah, lagu Arab kan. Semua tahu. Tapi sebenarnya itu nak memberitahu tentang asimilasi. Kita boleh tahu, kita kena kaji, kita kena baik dengan semua orang. Itu sebabnya disebut hari ini manusia berlumba-lumba. Itu sebab, tapi kesabaran tak ada. Nak cepat kaya, curi. Nak cepat kaya, tipu. Tapi dia takkan kekal lama. Itu sebabnya ada orang nak kaya cepat, dia mencuri, dia menipu, jangan risau, kenyang akan tertangkap. Hebat macam mana pun dia akan tertangkap. Macam mana pun lah, dia tak boleh tipu. Nak pula hari ni macam-macam kan, macam-macam teknologi, kaedah. Saya pernah satu ketika telefon saya tiba-tiba blank. Telefon saya blank dekat dalam bahagian folder gambar, tiba-tiba hilang. Satu gambar pun tak ada, video semua hilang. Macam mana boleh hilang? Saya pun telefon ada seorang sahabat saya dekat bahagian jenayah cyber. Dia kata tak apa, nanti ada kawan saya seorang, dia kata daripada satu syarikat daripada Singapura, dia pun telefon saya. Ustaz tolong tekan Ustaz. Ustaz letak telefon, Ustaz tolong tekan loudspeaker. Saya pun tekan loudspeaker, bergerak telefon tu. Dia daripada Singapura, yang seorang ni. Yang ni nak tak Ustaz? Dokumen ni nak tak? Lepas tu keluarkan. Yang ni nak tak? Dia bulatkan. Yang ni nak tak? Okey Ustaz, yang ni Ustaz tersimpan kat sini ni. Zap keluar. Ustaz ni nombor pin Ustaz letak kat sini Ustaz. Saya nak keluarkan duit Ustaz, bila boleh? Alhamdulillah. Dalam telefon saya, dia daripada Singapura boleh kontrol telefon saya. Nak cakap apa? Teknologi sekarang hari ni. Itu sebabnya kita memerlukan kerjasama semua orang. Kita tak boleh mengharap. Itu sebabnya kenapa polis PDRM dia buat skim kepolisan. Kenapa buat skim kepolisan? Kenapa? Sebab nak bantu, nak minta tolong. Masyarakat pun kena alert. Kadang-kadang balik kampung tak maklumkan kepada pihak Persatuan Penduduk, tak maklumkan. Kita nak balik kampung ni 2-3 hari, nak pula hari ni masyarakat jenis tak campur orang. Kalau dulu dia seminggu tak ada kat rumah tu, tapi elok tuntang-tuntang kat rumah tu, faham? Beria dia masak, rupanya ada orang cuboh masuk rumah tu. Contoh. Tapi itulah yang kita kena lihat. Pentingnya kita ni kena berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, bila sebutkan tentang pakaian yang cantik. Apa maksud pakaian cantik? Baju blouse ke, baju uniform Yayasan Pencegahan Jenayah yang dah 2 kali saya tengok tapi tak dapat dia ke?
Saya dah naik jadi 3SL, rangka saya lebar. Saja beritahu in case Syamsul SY tu SY macam tu. Jadi next ceramah saya kena pakai uniform. Saya yakin ada lagi ceramah lain depan ni. Jadi bila sebut pakaian yang cantik ni, bukan baju korporat, bukannya baju jubah, bukan baju tak. Maksud pakaian cantik adalah akhlak yang baik, perangai yang baik, perangai yang terpuji. Tidak ada agama yang mengajar kita supaya berkelakuan tidak baik. Kalau cerita pasal adab, semua agama mengajar tentang adab. Itu sebab dia katakan, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Itu sebab bila bercakap dekat depan, bila masuk pertandingan pidato contohnya, masuk pertandingan debat, kadang-kadang orang cakap Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin memulakan hujah saya dengan mengkritik pendebat pertama di sebelah sana. Contoh dia kata, mungkin bahasanya tu nampak dari segi agresif baik, tapi di segi adabnya tidak kena. Tapi kalau bangun dengan tersenyum, ambil masa, kan, senyum pandang lawan kita mulakan dengan nama Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Berkuasa. Mohon izin Tuan Yang Pertua untuk memulakan hujah bangkangan saya. Pertamanya, nampak bila cakap dengan macam tu, ya Allah, sopan, kemas, ayatnya baik. Di mana biawak manjat, kat situ anjing menyalak. Sesuaikanlah diri kita dengan keadaan. Bak kata orang, di kandang kambing kita, di kandang harimau kita mengucap. Kau ingat rimau tak kena kau siapa? Saya saja yang cuba malam ni beria dan mengaum. Kau cubalah kat kandang rimau tu, kau aum-aum, kata tak hilang kepala kau, cubalah buat. Itulah saja nak test malam-malam ni kan. Dah agak ada dia leko, ya kan. Memang dia jawab ni mengaum, confident dia mengaum kan. Jangan mengucap. Nampak rimau tu mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Mudah-mudahan reverse rimau, mudah-mudahan. Jadi makna kata kalau kita tengok kan, dari segi adab, kata-kata kita gunakan dengan sebaik-baik. Dan begitu juga yang terakhir sekali disebutkan pelita yang menerangi, maksudnya ilmu pengetahuan yang tinggi. Kena ada ilmu. Cantik teluk pantainya landai, tabek perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Itu sebab antara program-program yang dibuat oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Negeri Sembilan Malaysia, antara yang dibuat ni adalah sebab nak sebarkan ilmu kepada kita. Jangan terkejut, program ni memang kena sentiasa dibuat. Kalau betul lah kita tak perlu buat, orang kena tipu selalu ni. Contohnya sindiket kena tipu pergi umrah ni. Pergi umrah bukannya tipu pergi haji, pergi umrah, pergi tempat suci kena tipu. Orang kampung kena tipu banyak kali pula tu. Apa yang lambat mana pun tak tahu. Dah konon sekali 30,000, tipu lagi 10,000, tipu lagi 5,000. Apa pasal? Orang ambil kesempatan memanipulasi. Baru-baru ni kalau perasan Datuk Seri, berapa ramai orang kita kena tipu buat badal haji. Badal haji, kalau bawah pek ribu lupa lah, memang confirm kena bohong, tak salah. Melainkan memang ada anak kita kat sana. Masalahnya orang Arab Saudi pun pergi sana kena bayar 2,000 masa nak buat haji. Duit 2 rial, 2,000 rial. Bayangan kita pula tiba-tiba dapat boleh buat badal haji dengan harga 1,500. Macam mana? Tabung haji dah surrender dah, keluar kenyataan dia tak sanggup buat, tak boleh buat. Macam mana pula ada travel yang lain buat? Sijil dia ada, sijil kau bagi budak darjah 3 pun boleh print sekarang. Dengan gunakan teknologi yang sekarang ni boleh. Ini hakikat dia, realiti. Itu sebabnya kena pentingnya adanya Yayasan Pencegahan Jenayah. Penting. Sebab nak mengajar kita, nak bantu kita, nak educate kita, supaya kita sama-sama mainkan peranan.
Itu sebabnya bila cerita ukhuwah dan silaturahim, kita tidak boleh lagi bersikap mementingkan diri sendiri. Kau aku tak boleh lagi dah. Kita kena ambil berat, kita kena ambil tahu. Tapi dunia hari ini makin mencabar. Rumah semakin besar, orang makin tak ada. Rumah makin besar, bukan orang makin ramai, orang makin tak ada. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin rendah. Hari ni cuba tengok kat luar sana, pangkat tinggi tapi bangang melantun. Tak apa hal lah kan? Bukan cakap, saya tak sebut jawatan apa saya tak sebut. Adalah, mungkin kita fikirlah sendiri. Orang yang tak ada, Nabi sebut apa? Prophet Muhammad sebut apa? Tanda-tanda akhir zaman adalah memberikan tanggungjawab urusan umum pada mereka yang tak ada ilmu. Betul? Itu berlaku dah pada hari ini. Dia tak reti kira duit, lantik jadi benhari, tak pening kepala. Hilanglah duit kawan tu. Manjang tak cukup ya. Apa lagi? Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Cuba tengok 3 minggu lepas, penyakit sesama tomato, apa hal? Tomato sesama, huru saya dengar kat radio pagi tu. Penyakit sesama tomato sudah mula ditemui. Sesama tomato. Tanda-tandanya demam dan sakit sendi, dan dia akan menjangkiti warga emas dan kanak-kanak. Hari ini perubatan semakin canggih, dengan kesihatan semakin buruk, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Itu melancong satu dunia, jiran sebelah rumah tak kenal. Itu yang jiran sebelah rumah saya dulu dekat taman, nama saya Taman Banas Nawang. Dia boleh tanya saya tu, dia siram pokok, saya duduk dengan dia, teman dengan dia. Dia tanya saya, bang, abang perasan tak muka abang sebiji macam penceramah dalam TV? Saya kata, siapa pula lagi muka macam aku ni? Saya pun tanyalah dia, siapa bang? Alah, yang tinggi yang cakap di 9 tu lah, Samsul Debat. Dia lah. Macam mana saya nak betulkan ini? Saya pun cakap lah, bang, sebenarnya saya lah Samsul Debat. Dia kan pun cakap, nak bergurau pun agak-agak lah. Dia tak percaya. Dia tak percaya. Jadi saya pun tak adalah nak marah-marah kan, sebab tak ada apa pun. 2-3 hari lepas tu saya balik pada ceramah, saya dah buka pintu pagar rumah saya, berlari dia salam, minta maaf bang, memang saya tak perasan abang dan Samsul Debat. Bini dia marah, dia buta kau tu lah Samsul Debat. Tapi tak ada apa. Okey. Itu sebabnya kalau orang panggil saya dah pesan dengan Datuk Fadil lupa ni, saya kata kalau letak nama saya, letak saudara Samsul Debat, SSD. Jangan letak Ustaz Samsul Debat, USD, mahal. Takut tak boleh bayar. Kata peruntukan tak berapa ada, jangan. Saja. Kan? Begitu juga pendapatan semakin meningkat, ketenteraman semakin kurang. Pendapatan semakin tinggi, tapi tak tenteram hidup, dengan jenayah sana sini, penipuan sana sini dan sebagainya. Kualiti ilmu semakin tinggi, kualiti emosi semakin rendah. Jumlah manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pengetahuan semakin bagus, kearifan semakin kurang. Semakin banyak teman di media sosial, tapi semakin kurang teman sejati. Maksud teman sejati, nak tahu teman sejati, tanya Datuk Seri Ayub. Orang-orang lama ni dia ada geng-geng kamcing ni panggil. Orang tua-tua dulu geng lepak minum kopi dia, geng susah senang sama-sama. Hari ni mana ada? Mati seseorang. Tak ada orang ambil berat pun kadang-kadang. Kita tengok di Putrajaya tu, tempat yang paling canggih lah konon, Prisin 1, Prisin 2, Prisin 3. Tiba-tiba Laket Seremban Taman Perumahan pun letak Prisin, menyampah tengoknya. Kek Putrajaya tu, bayangkan dah 7 hari busuk dalam rumah, mati baru tahu. Kenapa jadi macam tu? Sebab saya kata tadi, orang makin tak peduli.
Minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Minuman banyak jenis, extra jos, tembici, tembikal leci. Saya dengan Samsul Rara baru dia pergi sandakan air Dracula. Apa air ni bang? Mencarau merah, sirap lebih. Ini potong kaki ni kau kan. Tapi dia namakan air itu air Dracula. Kalau siapa yang merasa makan dekat Taman Bukit Merbah, dekat Bukit Merbah, dekat Sikamat, ada satu kedai Brother Cafe. Dah arwah dah yang ambil order tu. Dia kata, makan apa brother? Makan apa brother? Dia kata, nasi goreng kampung, nak telur mata satu. Nasi goreng kampung jantan satu. Dia ulang balik jantan. Kenapa pula jantan nak? Ada telur. Dia nyok macam tu. Minum apa brother? Bagi air limau suam satu, air dukun satu. Air dukun. Dia cakap tu. Saya bagi air kosong lah satu, air kebajikan satu. Apa air kebajikan nak? Sebab tak kira dia tu, brother tu. Akhirnya waktu kira, brother kira brother. Semua panggil dia brother. Dia tua dah. Dah meninggal lah. Brother, kira brother. Ni okey, tadi nasi goreng jantan satu, ni air dukun satu, ni air suam bla 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 bla, kebajikan apa. Okey, total RM17.50, 50 sen insurans. 50 sen insurans apa pula? Insurans datang lagi dia. Jadi 50 sen dia tak kira. Tak, dia kreatif. Itu sebab nama kafe itu masih Cafe Brother, dan memang sedap. Cuma kena sabar sikit makan kat situ, sebab tukang masak dia semua tua-tua. Dan dia masak satu-satu. Memang kesabaran yang tinggi kena ada. Tapi memang sedap. Pagi-pagi dia masak panas, memang sedap. Nah, begitu juga pakai jam tangan mahal, tapi makin tak tepat waktu. Datang lambat, kan? Tak ikut masa. Saya cukup takut datang lambat tu, sebab saya tadi maghrib dah sampai. Saya lalu dah ada orang. Bagus betul, sebelum maghrib dia dah berdiri depan dewan tu, tunggu orang. Dahsyat betul. Program bukan lepas maghrib. Saya pun pergilah dulu semayang kat Masjid Tugu Besar Sampin tadi. Lepas tu baru saya datang. Disiplin datang. Macam di Jepun lain pula. Kalau kita jumpa orang Jepun kepantangannya lambat dan cepat pada dia pun dia marah. Macam mana pula tu? Jangan kita lambat. Tapi kalau contoh kita takut lambat, kita datang awal. Janji pukul 9, kita datang 8.55. Jepun tu marah. Kenapa datang awal? Seolah-olah nak tunjukkan dia lambat. Tu dia marah. Jadi kena ngam-ngam datang. Datang pukul 9 tu jangan turun tu. Nampak dia sampai pun turun pada kereta, jumpa dia macam tu. Tu perangai Jepun pula. Dan kemudian ilmu semakin tersebar, tapi sikap beradat semakin lenyap. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Itu hari ini. Hari ini orang tak suka dah. Kita ada 6 zaman. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam, zaman fitnah, zaman kebangkitan kerajaan Islam, zaman kiamat. Kita sekarang berada pada zaman fitnah, yang mana masyarakat suka dengan fitnah daripada dengar benda-benda yang baik. Betul? Itu sebab Yayasan Pencegahan Jenayah, dia kena panggil selebriti baru ramai datang. Dia tak boleh malam ni kita buat program Yayasan Pencegahan Jenayah, jemput datang ya. Ada harapan yang datang tu boleh kira lah. Tapi malam ni salah satu sebabnya tarikan ni saya rasa terima kasih datang, sebab kita nak sebarkan maklumat. Kena terpaksa buat. Itu sebab kalau kita tengok sekarang program-program yang penyampaian ilmu tu, dia terpaksa buat program lain. Terpaksa panggil artis, terpaksa panggil influencer untuk bagi taklimat lain dan sebagainya. Alhamdulillah malam ni satu platform yang baik untuk adik Adriana, sebab dengan tahap crowd dah ada macam ni, dia dapat berdiri dekat depan, dia dapat sudahkan. Tapi tak usahlah tampil ni, kau jap Malaysia,
Kan? Tak apalah, okey lah tu. Sangat baik. Adik tu boleh habiskan juga pidato dia tadi, speech dia tadi. Kan? Bagus dek, training lagi. Kan? Dan bila kita tengok dalam kehidupan kita ni, fitnah semakin tersebar, orang suka benda-benda tak baik. Itu tak payah panggil, tak payah beritahu. Memang ramai orang datang, jangan risau. Kalau bab itu, bab nak sebar fitnah, mari sini, ada cerita-cerita baru nak fitnah ni, mari datang. InsyaAllah ramai. Kadang-kadang orang yang tak dijemput pun datang, sebab benda-benda tak baik. Contoh, bawa cerita, dengar-dengarnya Datuk Fadil dengar-dengarnya nak pergi London minggu ni. Yalah. Macam tu lah. Cerita tu tak kembang. Tapi cuba cakap, Datuk Fadil dengarnya ada terlibat dengan seorang artis. Contoh. Ya ke? Bila? Apa sal kita tak tahu? Ni contoh aja. Datuk Fadil tak macam tu, ni contoh. Ni Datuk Fadil lain, ni Datuk Fadil lain. Contoh. Maknanya cepat benda tu. Kalau cerita gosip, cerita benda tak baik, memang cepat. Itu yang cerita tadi, disebar-sebar panjangkan. Kadang-kadang manusia ni, depan ni tak ada ni. Depan okey. Salam, cium tangan, berjilat. Baik ke? Tapi di belakang, bila dia dapat keyboard, bila dia dapat phone, dia dapat media sosial, dia dapat Twitter, dia dapat Instagram, dia dapat Facebook, apa yang dia tulis tu tak cukup tanah, semua dibalun dia. Itu masalah dia. Dan kena ingat ulama berpandangan apa yang kita tulis dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Sama dosa dia, sama. Contoh hari ni kan tak payah susah lah. Masuk dalam Facebook, masuk Instagram, letak muka seorang pemimpin, tak kira lah parti mana, saya tak sebut parti mana pun, letak muka je, jangan tulis apa-apa, post. Tengok komen bawah tu, kepala bapak semua keluar, tak berguna orang ni, mati lagi baik, anak haram, semua keluar. Sebab dia datanglah Datuk Fadil pun komen lah, cubalah guna bahasa yang baik, bahasa melambangkan bangsa. Tidak adakah bahasa lebih baik boleh digunakan? Komen bawah tu, kau pun sama, kena balun pula Datuk Fadil pula lepas tu. Ini yang berlaku di negara kita sekarang. Masalahnya, kejahatan yang bermula daripada mulut ini, dia berterusan sampai kepada perbuatan. Tu saya cerita, scammer, tipu, pukul. Hari ni kita heran ni, yang isu amang seksual, saya pun tak tahu. Yang saya tahu sexual assault. Bila bahasa Melayu jadi amang tu kan, macam teramang. Amang, macam mana kawan tu amang seksual tu? Penderaan semakin banyak dilaporkan, betul tak? Isu domestic violence, suami isteri berpukul-pukul, bertumbuk, berdarah, bertikam, hari ini biasa. Seorang anak kelamak ni, ya Allah, berlaku biasa. Hari ni orang baca, sebab dah biasa. Dera budak jangan cakap lah. Hari ni dengan tahap ada semua ni, kita kena ada satu pendekatan untuk bantu selesai. Dan kita sebagai orang yang bijak kena jadi orang yang nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Ini nak buat ni, tak boleh, jangan, ini peruntukan ni. Kalau cerita peruntukan, Yayasan Pencegahan Jenayah ni pun tentu takkan wujud. Tapi sebab keperluan, kepentingannya, nak jaga masyarakat itu ni, nak jaga masyarakat supaya lebih faham hak dan tanggungjawab dia, maka kena ada juga Yayasan Pencegahan Jenayah. Kena ada. Orang perempuan ni kena tampar ni sampai lepeh ni, kena pijak hari-hari, tapi dia tak tahu hak dia. Kak, kenapa teruk? Tak apalah, salah kak, sengit muka dah. Pergilah mengadu, report polis kak. Jangan, sayang.
Sebab tak tahu hak dia. Dia takut kalau dia mengadu orang teruk kena dia balik. Dia takut dia tidak dilindungi. Dia takut. Cover report pun tak nak buat. Tu hari ni masyarakat kita tak tahu. Tahu-tahu dah mati dah. Bukan kata orang perempuan, lelaki pun sama. Kita tengok orang tua yang datang, muka teruk. Datanglah dengan ceramah Samsul Debat. Teruk kau nak marah kat rumah, ambil lebih dengan ceramah. Contoh lah, bukan orang sini, tempat lain. Ya, sekarang ni bini garang. Garang. Abang dijoget lelaki. Tak cokit sudu mati. Mati. Macam mana? Itu sebabnya cerita ni tadi. Cerita adab ni. Kan? Itu sebabnya kalau tengok dalam Islam, kepada non-Muslim pun dia boleh ambil lah. Kata-kata Imam Ash-Shahid Al-Banna, dia kata, Hasan Al-Banna pernah ajar bahawa sebuah masyarakat itu kena ada nilai ta'aruf, takaful dan juga tafahum. Kena ada ta'aruf, berkenal-kenalan. Melayu, Cina, India, kena kenal. Baru kita faham. Kan tak faham. Kemudian takaful ni apa? Bertolong-tolong, bantu antara satu dengan lain. Mak, tu kena ada. Dah kawan-kawan dengan sahabat yang berbangsa Cina, baru tahu. You jangan bagi hadiah jam dengan dia. Sebab apa? Sebab kepada Chinese, kepantangan dia jangan bagi hadiah jam. Sebab tu makna doakan dia mati. Betul ke? Betul kan? Tapi kalau bagi Rolex tak apa. Kan? Macam masyarakat India, saya tengok cerita Tamil tu, dia tak boleh makan dengan suami dia sebab suami dia dipandang macam Tuhan. Jangan makan dengan suami. Suami ni bagi dia makan, suami tersedak. Ketuk-ketuk. Tapi itu cerita dulu, zaman NJR dulu. Tapi India, cuba tengok sahabat-sahabat kita yang India, yang dulu memang dia makan, bagi suami makan dulu baru dia makan. Yang moden sikit, dia makan sama dengan suami dia. Yang lagi moden, dia makan dulu sebelum suami dia. Ni yang Islam saya nak tanya, boleh tak makan dulu sebelum suami makan? Cakap boleh ke tidak? Tak boleh, dia kata. Kalau suami khusus 2 minggu je lah. Saya cakap, kalau dah lapar makan lah. Tunggu apa? Kalau suami tu tak lambat, tak apalah. Itu sebab tengok drama, kena menyampah kan. Dah masak-masak, ngantuk-ngantuk dekat meja tu. Tak ada mana, nak makan dia lah. Tunggu suami balik lambat apa? Suami lambat balik, suami datang dengan ceramah Yayasan Pencegahan Jenayah, malam ni habis balik-balik pun paling kurang pukul 12. Agak menjoget dia. Jadi suami lambat balik, kita kat rumah boleh tak makan dulu? Boleh. Lepas tu bila suami balik, nampak macam mana tak gomok makan di sini lagi kita. Mahal pula. Taman kan lah. Teman suami tu cakap tadi tu, antaranya lah kan. Ta'aruf mungkin kita dah kenal nama, mungkin. Tapi macam mana pula dengan tafahum dan takaful? Macam mana di sini kita memahami orang lain macam mana? Kena faham masyarakat kita. Kita ni kadang-kadang sebenarnya yang ramai memainkan isu-isu sensitif keagamaan, bangsa dan sebagainya adalah orang-orang yang tak bertanggungjawab. Dia tidak mewakili golongan-golongan tertentu pun, tapi dia menyebutkannya, melaga-lagakan masyarakat Melayu, Cina dan India sebenarnya. Itu sebenarnya yang berlaku. Jadi itu sebab saya kata, jangan dilayan orang yang poning. Layan orang poning, kita pun poning sama. Layan orang gila, kita gila sama. Apa masalah kau tu? Apa masalah kau? Tercokik pula bahal. Risaulah pada tadi 2-3 kali perasan.
Saya teringat waktu saya bekerja di Nilai dulu. Waktu saya bekerja di Nilai, ada satu sekolah, sekolah menengah Mantin. Sekolah menengah Mantin ni, pernah satu ketika ada satu orang gila datang. Orang gila tu dia datang macam ni, masuk. Dia bawa mata pancing. Dia bawa mata pancing. Dia datang, tapi adalah guard dua orang tu. Dia kata, "Ui, tu siapa tu masuk?" "Biarlah, 9. Biarlah 9. Apa maksud 9? Tak cukup 1, 10. Bila cakap 9 tu mana orang pening lah. Biarlah. Dia pergi dekat padang, baling mata pancing. Pada pacak, dia pun duduk tepi padang. Dia tunggu. Datanglah pengetua sekolah tu. Dia tagur kawan, banyak dapat ikan. Orang gila ni pun cakap, "Kau gila kau ni, padang mana ada ikan? Sekarang siapa gila?" Saya cakap. Kita dah cakap orang gila jangan dilayan. Kenalan gila dia pun gila sama. Ada satu cerita lagi. Dia bawa, ada seorang ni dia bawa kambing nak sembelih untuk kenduri. Dia lalu dekat satu jambatan, bertemu dengan seorang orang gila. Dia kepit kambing ni bawa ni. Dipikul kambing ni bawa, lalu tersempak dengan orang gila. Kan dah pesan, orang gila jangan dilayan. Orang gila ni tegur dia dulu. "Hei, nak bawa pergi mana monyet tu? Nak bawa pergi mana monyet tu?" Dia menyaut, "Ini kambing lah. Aku tak cakap dengan kau, aku cakap dengan kambing tu. Sekarang siapa monyet tu?" Cakap. Tu cakap tadi tu. Ada satu lagi kisah. Kaldai bergaduh dengan harimau. Kaldai bergaduh dengan harimau. Kaldai kata, "Rumput ni kau nampak tak harimau?" Dia cakap dengan harimau, "Kenapa? Rumput ni kalau dia biru kan." "Apa pula biru? Hijau." Harimau tu kata. "Biru, hijau, biru, hijau." Bergaduh. Lepas tu Kaldai ni tak puas hati. "Aku kata biru-biru lah. Rumput daripada dulu hijau," kata harimau. Akhirnya Kaldai dengan harimau ni dah bergaduh-gaduh. "Aku tak kira. Mari kita pergi jumpa dengan Raja di Rimba. Jumpa dengan singa, The Lion King. Biar singa buat keputusan pergaduhan kita, perdebatan antara kita ni." Jumpalah. Raja di Rimba pun dengar. "Apa hal ni Kaldai? Ni aku bergaduh dengan harimau ni. Apa hal? Cuba kau cakap. Apa masalah kau?" "Aku cakap, kau tengok, cuba kau tengok ni. Singa, kau tengok. Rumput ni biru kan?" Singa kata, "Betul lah tu. Kenapa pula?" "Itulah harimau ni sibuk kata hijau, hijau, hijau. Aku dah cakap biru. Jadi aku cadang kau jatuh hukuman dekat harimau ni. Dengan ini, saya jatuhkan hukuman kepada harimau. 3 hari kau tak boleh berbual dengan mana-mana binatang pun. Tutup mulut kau." Maka gembiralah Kaldai meraihkan kemenangan dia. Dia pun pergilah. Pergi meraihkan, "Aku berjaya berdebat dengan harimau." Harimau kalah dengan harimau di dalam penyata rayuannya. Buat rayuan. Rayuan di mahkamah tinggi singa. Dia kata, "Singa, come on lah. Rumput tu kan hijau. Apa masalah kau boleh nampak biru pula?" Singa pun cakap, "Aku tahu rumput tu hijau. Tapi yang kau pun satu, yang kau pergi lawan bangang Kaldai tu buat apa? Kalau kau sampai bila pun kau takkan menang lawan dengan orang bangang macam tu. Dia tak faham. Dah dia cakap biru, kau biru je lah. Bukan kau dapat apa pun kau menang dengan dia. Sekarang kau bangang sama dengan dia. Apa pasal?" Kata. "Buang masa aku yang mendengar masalah ni," dia kata. Itu maksud dia. Sebab hari ni jangan dengar. Orang-orang yang bawa benda-benda yang aura-aura negatif ni, lupakan aja. Lupakan. Kita ni dalam masyarakat sama-sama nak jadikan masyarakat kita lebih baik. Kita kena lebih matang. Yang saya kata, datang pilihan raya besok, mengundi macam biasa, tapi jangan berpecah-pecah sama kita. Jangan. Kita nak macam ni, macam ni. Mengundi-undilah, senyap. Aku nak undi dah tadi, tak payah nak heboh-heboh. Aku undi siapa tak payah. Senyap, undi tu rahsia. Kenapa nak cerita-cerita dengan orang? Kau marah dengan calon tu, kau pangkah muka dia, undi rosak puas hati.
Banyak cerita kan. Tu sebab saya kata, sebab tak berbaloi dengan keamanan dan kemakmuran yang ada dalam negara kita. Rugi kita. Itu sebabnya kita ni sebenarnya bukannya mewariskan keamanan dan kemakmuran negara kita kepada anak cucu kita, tak, tapi kita pinjam dan kita kena pulangkan yang keadaan lebih baik kepada anak cucu kita. Dulu kalau kita tengok indeks jenayah ni dekat setiap taman-taman perumahan dengan kampung ni, tak adalah setahap hari ni. Punya teruk kan hari ni. Bunuh, simen masuk dalam tong, tanam, ya Allahu Akbar. Keberanian dan kebijaksanaan punca daripada tengok daripada YouTube dan sebagainya hari ni. Itu sebab hari ni kita kena sentiasa bertolong-tolong untuk buat baik antara satu dengan yang lain. Kenapa ukhuwah ni penting? Kenapa ukhuwah ni penting? Ukhuwah dan silaturahim ni penting. Pertama, untuk meringankan beban. Kita tak boleh nak harap dah polis semata-mata. Kita pun kena bantu, mainkan peranan kita sebagai masyarakat. Assalamualaikum, saya nampak rumah ni, nampak menyala ni, biasa tak ada orang, boleh tak tolong cek? Polis pun datang tengok. Tak ada salah pun. Polis datang, Assalamualaikum, saya tahu siapa ada rumah ni, dah cek. Oh, rupanya memang tuan rumah tu ada cakap dia nak balik kampung, tapi kali ni dia kat rumah tu dengan isteri nombor 2 dia. Contoh akhirnya terserlah, kan? Tapi tak salah pun. Hari ni masyarakat dapat meringankan beban antara satu dengan yang lain. Kedua, dapat mengeratkan hubungan antara satu dengan yang lain. Daripada tak kenal jadi kenal. Hari ni saya jumpa dengan Datuk Sri Ayub, dapat duduk sebelah-sebelah. Datuk Sri Ayub kejap lagi dia akan ambil nombor phone saya. Dia akan mula WhatsApp saya. Bila kita boleh duduk lepak-lepak minum teh sama-sama. Kawan-kawan saya malam ni dah full. Malam ni dah ada dah kawan saya tunggu kat Serban. So ramai orang buat appointment dengan saya 10:30 malam dan ke atas, sebab tunggu habis ceramah. Ada masa lagi kan. Lagipun dalam suasana ceramah malam ni kita faham jamuan ada kan. Jadi bila jamuan ada, makruh ceramah lama. Lagi satu lagi yang datang ni bukan nak dengar ceramah mana, ambil gambar lebih tu. Bukan tak tahu kan. Tadi saya pakai mask pun ambil gambar. Buka lagi lah ambil gambar. Lepas tu datang depan-depan je nak. Aku cakap, ya Allah, macam mana pula gaya lagi nak buat ni. Tapi nak buat macam mana? Samsul debat yang minat ramai tu tua ni macam mana? Yang omak-omak minat. Ada sekali saya ceramah dekat Politeknik Melimau, Samsul debat kan. Ada juga student. Mak saya minat betul, mak dia. Ingat dia. Kan, tapi saya okey, tak apa. Yang ketiganya, memiliki ramai kawan. Kita ada sahabat yang Melayu, Cina, India dan lain-lain kaum. Saya pergi Sarawak gitu, yang non-Muslim ramai kenal saya, yang Kristian kenal saya. Nak ambil gambar boleh. Saya keluar pada restoran Laksa Sarawak, boleh. Tak salah orang kan? Tak salah. Adi Putra kan? Dia kata, saya kata bukan. Boleh panggil saya Adi Putra. Saya kata, salah orang ni. Bapak tu tak adalah tempat bawa sangat, tapi masuk dalam bilik air tu tengoklah tang mana sama. Tapi itulah dia, kan? Kita dapat berkawan-kawan dengan ramai, bersahabat dengan orang yang jual minyak wangi, walaupun kita tak pegang minyak wangi kita, tapi bila kita dah bersama dengan dia hari-hari, dapat juga bau wanginya. Bersahabat dengan tukang besi, kan? Walaupun kita ni tak pegang besi tu, tapi bila dah hari-hari kadang-kadang dapat juga percikan daripada api besi yang mencarikan baju kita. Kemudian yang keempatnya apa? Dapat memudahkan tugas kita, sebab kita saling memainkan peranan masing-masing, bekerjasama antara satu dengan yang lain. Maka dalam perjalanan kita ni, kita tak boleh nak sombong-sombong, tak boleh. Dekat dalam masyarakat tak boleh nak sombong-sombong, sebab kita saling perlu memerlukan antara satu dengan yang lain. Mana ada manusia boleh hidup sendiri dalam dunia ni? Adakah manusia boleh hidup sendiri? Tak boleh. Tukang gunting pun tak boleh gunting rambut sendiri.
Dia kena minta orang lain guntingkan rambut ni. Saya punya panel tukang gunting saya dekat Senawang. Nama dia Raj. Dia tahu, Datuk, dia nampak saya, Datuk terang, dia dah tahu dah macam mana nak buat dah, rambut saya macam mana, tak ada hal lah. Ya kan? Kalau saya gunting orang Melayu kan, masalah bercerita banyak, rambut aku lambat siap. Sekarang ni kita ni tak bercerita, gunting sikit kerap cerita-cerita tak lambat siap ni. Kerja pekerjaan yang paling banyak cakap belakang tukang gunting. Dia bercakap kat belakang kita, tapi bukan dia mengumpat lah. Kan? Tukang bedah, mana boleh bedah sendiri? Boleh bedah badan dia sendiri, ambil pisau simpan jantung, mana boleh, kena orang lain buat. Jangankan hidup, kita tak boleh hidup sendiri, mati pun tak mandi sendiri. Orang Melayu ada mandi sendiri. Bak sini gayung, lari orang kampung yang main-main. Dengan Tok Adi pengali kubur pun lagi. Kan? Kita perlukan orang lain. Dan begitu juga dalam kehidupan kita ni sementara sifatnya. Bila sementara sifatnya, atas dunia ni buatlah kebaikan banyak-banyak. Sebab kita tak tahu kebaikan yang mana yang akan membawa kita ke dalam syurga. Buat kebaikan. Salah satu cara nak buat baik, bersama-sama dengan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, Negeri Sembilan, Johor, Perak, Melaka, setiap seluruh Malaysia sama-sama bantu. Sebab mencegah jenayah ni kita tak boleh nak expect, oh tak ada orang, tak ada buat jenayah lah, tak adalah kat kampung ni, tak ada. Jangan cakap. Sebab manusia hari ni ada pelbagai sifat, keinginan yang pelbagai. Zaman semakin maju, berlumba-lumba untuk kebendaan. Kadang-kadang mereka berfikir nak cepat, nak kaya, nak mudah, mereka guna jalan yang salah. Itu sebab kita kena hati-hati. Jadi kita kena rapatkan hubungan kita satu dengan yang lain supaya kita dapat bekerjasama untuk bantu selesaikan, paling tidak untuk mengurangkan kadar jenayah yang berlaku dekat dalam negara kita. Apa guna kita menjadi sebuah negara merdeka tapi mentaliti masyarakatnya masih lagi tidak ada rasa bersalah dalam melaksanakan hukum, melaksanakan jenayah. Buat apa? Buat apa kita ni mengaku kita sebagai sebuah negara maju kalau indeks jenayah kita pun sama maju ke hadapan, malahan mengalahkan negara-negara lain di dalam Asia Tenggara ni? Buat apa? Hari ini kita kena sedar bahawa tanggungjawab menjaga negara ini bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa saja, tapi tanggungjawab itu juga perlu dimainkan oleh masyarakat. Paling tidak memberikan didikan yang baik, memberikan didikan yang baik. Siapa sangka adik-adik tahfiz ni yang berserban ni pun terdedah dengan masalah pencabulan, kena cabul kat pusat-pusat tahfiz. Jadi mak ayah pun takut lah, kat siapa lagi nak percaya ni? Itu sebabnya penting kita semua kena main peranan. Kita bukan nak cakap apa lah, benda ni open, benda ni open. Jenayah ni bukan kira bangsa, oh India macam ni, Cina macam ni, Melayu macam ni. Tak, dia sama. Kalau dalam buat jahat, kalau ada jahat namanya manusia, tentu ada dalam hati dia nak buat jahat. Tinggal lagi buat ke tak buat? Ya nantilah, janganlah, tak nak lah pada orang, buat aja setengah orang pula. Itu sebab kita kena bersedia. Jadi apa-apa pun kita percaya pada malam ini adanya hikmah perhimpunan kita pada malam ini. Apa yang kita buat, apa yang kita rencanakan, apa yang kita bincangkan, mudah-mudahan membawa kesedaran dalam hati kita. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Dan dengan adanya ilmu-ilmu yang dikongsikan, mudah-mudahan dapat menjadi penunjuk jalan kepada kita untuk menjadikan masyarakat kita lebih baik. Kain songket benang sutera, lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Jadi saya faham signal-signal yang diberikan itu. Saya faham. Kalau dah kejap-kejap tengok pintu,
Yang seorang tu baik gosok perut dah, lapar pula dah. Tapi poin yang paling penting, kita semua ni bersaudara. Kita ni semua bersahabat. Biarlah kita bersahabat untuk tujuan kebaikan. Mudah-mudahan manfaat yang ada. Prophet Muhammad sebut khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi berlumba-lumba bagi manfaat. Kau tak dapat menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang. Kan? Ado biarlah menambah. Ini tak ada, ado tak menambah, tak ada pun tak mengurang. Macam mana? Kan? Jadilah manusia yang baik. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, rasanya cukuplah setakat itu. Bak kata orang, sepandai-pandai itu tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jur. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang kita dapat ilmu walaupun sikit. Sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut. Jasa baik pihak Yayasan Pencegahan Jenayah menjemput saya pada malam ini. Rasa nak junjung.